Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Saya Andrew Anin Anak Mangke, nombor pelajar 259813, Pusat Ipoh Perak. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk tugasan iaitu kesan dasar ekonomi baru terhadap sosioekonomi di Malaysia. Pengenalan. 13 Mei 1969 telah memberi impak yang besar terhadap perubahan sosioekonomi Malaysia. Ini adalah disebabkan ketidakpuasan hati orang Melayu terhadap orang Cina dalam menguasai aktiviti ekonomi di Malaysia. Ternyata orang-orang Cina dilihat lebih memonopoli aktiviti-aktiviti ekonomi. Lantaran itu, Tun Abdul Razak telah mengambil langkah drastik dengan memperkenalkan dasar ekonomi baru, iaitu DEB. Nombor 2, dasar pecah dan perintah. Pentadbiran Inggeris di tanah Melayu telah memperkenalkan dasar pecah dan perintah, iaitu divide and rule. Ini menunjukkan perbezaan ekonomi dan sosial di kalangan tiga kaum terbesar, Melayu, kaum Cina dan kaum India. Ternyata divide and rule telah mengeruhkan perpaduan masyarakat di tanah Melayu pada ketika itu. Ini adalah disebabkan Melayu menetap di luar bandar, kampung dan bekerja sebagai nelayan, petani, mana kaum Cina menetap di kawasan bandar-bandar dan di kawasan pelombongan, biji timah, serta bekerja sebagai peniaga. Manakala kaum India pula kebanyakannya tinggal di ladang-ladang getah dan bekerja sebagai buruh. Dasar yang diperkenalkan oleh Inggeris sengaja memisahkan kaum-kaum bagi mengelakkan usaha penyatuan yang membawa kepada risiko penentangan terhadap penjajah Inggeris. Nombor 3 ialah dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru adalah merupakan satu dasar yang telah diperkenalkan dan dilancarkan oleh kerajaan pada tahun 1971 hingga 1990 melalui Rancangan Malaysia Kedua. Ia bermatlamatkan mencapai perpaduan negara serta integrasi nasional dan dalam konteks serampang dua mata. Ia bertujuan bagi mengurangkan dan membasmi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan serta menambah peluang-peluang pekerjaan bagi rakyat Malaysia dan semua kaum tanpa mengira kulit dan agama. Selain daripada itu, ia juga bertujuan bagi membuat penyusunan semula ketidakseimbangan sosioekonomi di Malaysia dan membentuk ketidakseimbangan ekonomi supaya dapat mengurangkan jurang, seterusnya dapat menghapuskan pengenalan kaum mengikut aktiviti ekonomi. Nombor 4, penyusunan semula masyarakat. Beberapa strategi yang telah difokuskan ia adalah untuk memodernkan kawasan luar bandar, mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan Bumiputera, menambah hak milik pemilikan modal produktiviti negara termasuk pemilikan saham oleh kaum Bumiputera dalam sektor syarikat dengan hasrat kaum Bumiputera dapat memiliki 30% saham dalam sektor syarikat, 40% bagi bukan Bumiputera. Selain daripada itu, penyusunan corak guna tenaga juga diperkenalkan mengikut sektor dan jenis pekerjaan. Seterusnya ialah membangun bandar-bandar baru, menubuhkan agensi-agensi kerjaan seperti Bank Pembangunan, Pemodalan Nasional Berhad dan lain-lain untuk membantu Bumiputera. Selain daripada itu, penyusunan semula masyarakat adalah dari segi migrasi luar bandar ke bandar dengan membangunkan kawasan-kawasan zon perindustrian. Nombor 5 ialah
statistik kadar kemiskinan. Nombor 5 ialah statistik kadar kemiskinan pada tahun 1970. Kadar kemiskinan di kalangan orang Melayu jauh lebih tinggi berbanding kaum lain seperti China dan India. Melayu mencatat kadar 64.8%, China iaitu mencatat 26% dan India adalah pada kadar 39.2%. Nombor 6, pemilikan saham syarikat-syarikat berhad. Ini adalah untuk memastikan perkara ini seimbang antara pelbagai kaum yang ada di Malaysia. Melayu haruslah melibatkan diri dengan pelbagai bidang ekonomi dan bukan tertumpu saja kepada sektor pertanian dan sektor kerjaan. Peratusan pemilikan saham syarikat-syarikat Bumiputera adalah lebih rendah, iaitu sebanyak 2.6%. Sementara bukan Bumiputera iaitu sebanyak 34.0%. Nombor 7 iaitu aspek guna tenaga. Pengkhususan kerjaan berdasarkan kaum juga harus dihapuskan bagi memastikan guna tenaga yang seimbang dalam semua sektor ekonomi. Pemindahan semua buruh-buruh di antara semua sektor harus dilakukan selain penyertaan buruh dalam kegiatan yang dapat menjana serta meningkatkan daya pengeluaran yang lebih tinggi. Nombor 8 ialah aspek kemiskinan. Faktor yang boleh dikaitkan dengan kemiskinan di Malaysia ialah tanaman yang rosak dan berpenyakit, kemelesetan ekonomi dunia yang disebabkan oleh kejatuhan harga barang dan ekspor. Seterusnya, mempunyai saiz isi rumah yang terlalu besar. Selain daripada itu, eksploitasi oleh orang tengah, mengamalkan cara pertanian tradisional dan disebabkan faktor sosial dan budaya. Seterusnya ialah program membasmi kemiskinan. Selain daripada itu, kualiti dan taraf hidup rakyat diperbaiki melalui pembelajaran, latihan, kesihatan serta pelbagai kemudahan infrastruktur. Selain daripada itu, membuka serta membangun kawasan tanah untuk golongan yang tidak memiliki tanah oleh agensi seperti Felda dan Felkra. Seterusnya, memodernkan kehidupan di luar bandar. Selain berpindah kepada sektor yang lumayan daripada sektor yang berkeadaan ekonomi yang lembab. Selain itu, peluang pekerjaan diwujudkan dan daya pengeluaran pendapatan ditambah. Nombor 9, kejayaan dalam membasmi kemiskinan. Kita boleh lihat membasmi kemiskinan di luar bandar. Aktiviti ekonomi penduduk luar bandar adalah berkonsepkan cara tradisional dan daif tanpa ada peralatan-peralatan moden dan bantuan-bantuan subsidi daripada kerjaan. Ini terdiri daripada pekebun-pekebun kecil, penanam padi, pekerja estet, nelayan dan penternak. Dengan adanya program-program penanaman semula, pemulihan tanah, tanaman selingan dan kemudian parit dan tela air menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi di luar bandar. Kita juga dapat lihat dari sektor bukan pertanian, peratusan kadar kemiskinan mengikut sektor-sektor seperti pelombongan, pembuatan, pembinaan, pengangkutan dan kemudahan awam menurun dari tahun ke tahun. Sektor pertanian terutamanya pada tahun 1970 iaitu 68.3% berkurang kepada 68. Sektor pertanian terutamanya pada tahun 1970 iaitu
68.3% berkurang kepada 63% pada tahun 1975 dan mencatat 46.1% pada tahun 1980. Sektor perdagangan dan perkhidmatan menunjukkan kenaikan pada tahun 1975 iaitu 24.6% berbanding tahun 1970 iaitu 23.8%. Tetapi pada tahun 1980 kadar peratusan menurun kepada 14.2%. Usaha-usaha kerajaan dalam membasmi kemiskinan masyarakat di luar bandar adalah berjaya dengan adanya program-program memodenkan dan memajukan sektor pertanian sehingga kadar kemiskinan dapat dikurangkan. Sektor bukan pertanian seperti pelombongan, pembuatan, pembinaan, pengangkutan dan kemudahan awam serta perdagangan dan perkhidmatan turut diberi perhatian dan diberi bantuan seperti penubuhan agensi kerajaan seperti bank pembangunan bagi mendapat modal dan membuat pelaburan. Selain daripada itu, bagi pembangunan wilayah terdapat agensi seperti DARA iaitu Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara, Kejora, Kemajuan Johor Tenggara dan lain-lain bagi memajukan negeri yang ada di Malaysia. Membasmi kemiskinan bandar. Walaupun membasmi kemiskinan bandar. Walaupun kumpulan ini mempunyai pekerjaan yang tetap dan bergaji, tetapi harus diingatkan perbelanjaan kos sara hidup yang tinggi memerlukan kedudukan kewangan yang kukuh dan stabil dalam menjalani kehidupan yang serba moden. Penurunan yang positif di mana pada tahun 1970 kadar 21.3% menurun pada kadar 15.4% pada tahun 1996 iaitu di Semenanjung Malaysia. Pada tahun 1979 menaik sedikit kepada 17% sebelum menurun dengan mendadak sebanyak 8.1% pada tahun 1984 di seluruh Malaysia. Ini menunjukkan usaha-usaha kerajaan komited dalam menangani isu kemiskinan bandar dan memperkenalkan program-program pembangunan yang lestari bagi merancangkan aktiviti ekonomi dalam usaha mengurangkan kemiskinan bandar. Seterusnya ialah membasmi kemiskinan mengikut negeri. Dasar ekonomi baru yang menyeluruh dan inklusif dapat dilihat di setiap negeri di seluruh Malaysia dan tidak memfokus kepada sesetengah negeri dan kaum. Kesungguhan kerajaan dalam membasmi kemiskinan adalah serius dan bersungguh-sungguh demi memastikan kesejahteraan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan warna kulit. Seterusnya, membasmi kemiskinan dan menyediakan kemudahan asas seperti mutu kehidupan. Pengenalan dasar ekonomi baru iaitu DEB oleh kerajaan dilihat dapat mengubah kehidupan masyarakat yang bertambah baik daripada miskin dan kekurangan keperluan asas seperti klinik, hospital, sekolah serta yang lain-lain, kemudahan asas bagi memenuhi keperluan masyarakat. Juga jangka hayat penduduk semakin bertambah. Ini adalah disebabkan terdapat kemudahan-kemudahan kesihatan yang moden dan canggih. Selain daripada itu, kadar masyarakat yang buta huruf pun berkurang dengan adanya sistem pendidikan seperti sekolah yang dibangunkan di kawasan-kawasan penempatan masyarakat terutama di kawasan luar bandar. Sementara itu, bilangan pelajar sekolah rendah dan menengah adalah bertambah. Kerajaan telah menyediakan kemudahan seperti menyediakan bekalan air, paip bersih, bekalan elektrik dan lain-lain prasarana bagi kemudahan awam. Yang ke-10 pula ialah
pertambahan pendapatan. Tingkat pendapatan penduduk mengikut etnik dalam kumpulan ialah 40% terendah dalam agihan pendapatan di Malaysia, yang merupakan penduduk miskin adalah bertambah baik. Pada tahun 1970, etnik Cina mendominasi pendapatan isi rumah kasar bulanan, iaitu sebanyak ringgit Malaysia 136, manakala Bumiputera adalah paling rendah sekali, iaitu ringgit Malaysia 57 pada tahun 1970. Dasar ekonomi baru ini dapat meningkatkan pendapatan kasar bulanan isi rumah Bumiputera kepada ringgit Malaysia 164 pada tahun 1979 berbanding ringgit Malaysia 57 pada tahun 1970. Yang ke-11 ialah rumusan. Secara umumnya, dasar ekonomi baru DEB adalah satu dasar yang penting di mana ia telah diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak sebagai serampang dua mata, di mana ia bertujuan bagi mengurangkan dan membasmi kemiskinan serta meningkatkan pendapatan serta menambah peluang-peluang pekerjaan bagi rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Selain pada itu, ia bertujuan bagi membuat penyusunan semula ketidakseimbangan sosioekonomi di Malaysia supaya dapat mengurangkan jurang seterusnya dapat menghapuskan pengenalan kaum mengikut aktiviti ekonomi. Pada asalnya, keadaan sosioekonomi negara sebelum dasar ekonomi baru diperkenalkan adalah tidak berkembang dan hanya tertumpu kepada penghususan aktiviti ekonomi berkonsep monopoli. Dapat dilihat dasar pecah dan perintah telah diperkenalkan oleh penjajah Inggeris pada ketika itu adalah tidak seimbang dan berat sebelah serta tidak menjurus kepada perpaduan dan perkembangan ekonomi secara total di Malaysia. Pelaksanaan guna tenaga tidak diagih dan maksimum menyebabkan berlakunya pengangguran. Penyusunan pendapatan dan aktiviti ekonomi juga tidak seimbang. Satu kaum sahaja yang mendominasi suatu bidang ekonomi. Secara kesimpulannya, kita dapat merumuskan keadaan sosioekonomi di Malaysia adalah berkembang pesat dan maju selepas pengenalan dasar ekonomi baru ini. Kemajuan dari tahun ke tahun dari aspek pembasmian kemiskinan, pengubahan rangka guna tenaga, prasarana, bantuan kewangan oleh agensi-agensi kerjaan dan swasta serta lonjakan pendapatan bulanan yang tinggi di samping migrasi semua kaum dalam semua sektor ekonomi. Ditambah lagi dengan pengenalan program-program kursus serta latihan bagi semua tenaga kerja dalam semua sektor ekonomi. Ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang mampu bersaing di peringkat global, proaktif serta ini ditambah lagi dengan pengenalan program-program kursus serta latihan bagi semua tenaga kerja dalam semua sektor ekonomi. Ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang mampu bersaing di peringkat global, proaktif serta produktif dalam memastikan Malaysia mencapai status negara maju. Sekian, terima kasih.